Uh, saya berasa puas bila saya dapat nyatakan secara terbuka, bukan hanya sorok-sorok mendatangi SD. Saya rasa puas kerana dalam ucapan saya itu, saya menegur semua pihak. Saya menegur juga Tambun, Paguh dan Bera untuk bekerjasama. Dalam masa yang sama juga, saya mengajak ahli-ahli Parlimen Pembangkang untuk berunding. Kerana sepanjang setahun, genap setahun, ahli Parlimen Pembangkang sentiasa menyebutkan pasal peruntukan. Kerajaan pula selalu menyebutkan rundinglah. Apa masalah yang sebenarnya? Jadi saya rasa puas bila saya dah bentang secara terbuka dalam Dewan. Bila Datuk katakan puas, rundingan selama setahun tak berlaku di antara pembangkang dan juga kerajaan. Mengapa agaknya? Kerana tadi Datuk ada katakan pintu sudah dibuka, dialu-alukan oleh kerajaan. Tetapi perkara itu tidak diendahkan oleh Perikatan Nasional. Mengapa? Saya selalu juga bertanya kepada pucuk pimpinan, kenapa tak runding? Jawapan yang mereka bagi ialah syarat yang ketat. Apa syaratnya? Kita tidak maklumkan. Malahan ahli parlimen, PN ataupun Bersatu tidak dipanggil langsung untuk menyatakan bentuk rundingan. Jadi macam mana kita nak terlibat? Jadi kita ni memendam rasa. Yang penting saya sebagai ahli parlimen ialah suara rakyat. Membela kawasan saya. Dah setahun berlalu. Saya tak boleh bagi apa pun kepada mereka kecuali allowance yang saya dapat, saya belanjakan habis. Malahan pejabat pusat khidmat saya besar. Saya belanja 40,000 pusat khidmat saya. Itu tak apa, saya boleh tanggung. Tetapi yang minta enjin bot, nak repair jalan, titi pecah, banjir, rumah hanyut, rumah terbakar. Setahun dah tak boleh buat apa-apa. Hanya kita bagi tahu pada pengundi kita bahawa kita ada peruntukan, kerajaan tak betul. Tak ada peruntukan. Kita memberikan suara untuk pecah, merosakkan fikiran pengundi-pengundi dan juga penduduk di kawasan saya. Datuk nak nyatakan bahawa hanya siapa yang sokong kerajaan akan dapat peruntukan untuk jalan, untuk baiki itu dan ini? Bukan. Apabila tidak ada rundingan, kerajaan tawarkan kepada semua. Patutnya wakil daripada parti berundinglah. Kalau rundingan itu tak sesuai, maklumkan pada kita semua apa yang tak boleh dirunding. Semasa zaman Rasulullah SAW berunding dan buat perjanjian Hudaibiyah dengan kafir musyrik. Ini sama-sama Islam, takkan tak boleh runding. Yang kita tak setujulah. Yang kita setuju, kita bawa lah. Itu yang saya rasa. Ada benda yang tak kena. Kenapa tak boleh runding? Sebelum menyatakan secara terbuka di Dewan Rakyat, ada tak Datuk menyatakan begini di depan pemimpin-pemimpin utama Bersatu? Saya ada berjumpa one by one. Oleh kerana tidak ada perjumpaan yang khusus bincang tentang peruntukan ini, jadi saya tak timbul lah. Jumpa siapa one by one? Pucuk pimpinan. Antaranya siapa? Saya ingat, saya sebut itu je lah, pucuk pimpinan. Tak diendahkan? Tak diendahkan. Tak diendah, tak dilayan langsung ataupun ada jawapan-jawapan lain? Jawapannya ialah syaratnya ketat. Antara syaratnya apa, Datuk? Tak ada syarat. Tak ada diberitahu. Syarat itu diletakkan oleh kerajaan ataupun PN sendiri? Katanya diletakkan oleh kerajaan. Tetapi PM menafikan tak ada syarat diberikan. Kalau begitu, dilihat Perikatan Nasional begitu fix ataupun firm dengan keputusan untuk terus menjadi pembangkang yang orang kata efektif. Tetapi langkah Datuk ini dilihat sebagai pengkhianat, biadab dan membelakangkan parti. Komen Datuk. Dalam tempoh setahun, usaha-usaha untuk menukar kerajaan dibuat. Usaha-usaha untuk menarik penyokong-penyokong kerajaan dibuat oleh pucuk pimpinan Perikatan Nasional. Mungkin sebab itu mereka tak meminta. Jadi kalau
mereka boleh memujuk dan mengusahakan supaya ahli-ahli parlimen kerajaan datang untuk menyokong Perikatan Nasional. Mengapa tidak boleh ahli-ahli Perikatan Nasional memberikan sokongan kepada kerajaan? YB Datuk, tadi YB Datuk ada yang menyatakan bahawa ada usaha untuk pembangkang atau Perikatan Nasional ini membentuk kerajaan dalam tempoh setahun. Tetapi perkara ini dinafikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika saya menemui beliau beberapa minggu yang lalu. Beliau katakan tidak ada satu-satu pakatan yang dibuat untuk menjadi kerajaan. Kalau tengok handset dalam parlimen, boleh kita lihat, baca beberapa statement yang dibuat oleh Arau, yang dibuat oleh Maran, mengatakan bahawa akan sampai masanya parti pembangkang menubuhkan kerajaan. Dan Arau selalu menyebut 4 pergi sana, 10 datang ke sini. Maknanya ada usaha. Ada usaha. Dan saya tanya, mereka kata akan datang. Dekat lah, dah dekat. Tetapi dah sampai 10 tahun. Kerajaan sekarang ada 2/3 majoriti. Pada saya tak logik untuk menumbangkan kerajaan. Datuk, sebenarnya mengapa kan terlibat dalam politik, menjadi ahli parlimen? Kerana ada yang masuk dalam bidang politik ini menjadi ahli parlimen, tidak kiralah jadi pembangkang ataupun kerajaan, tetapi bersandarkan kepada parti, menang atau kalah bersama-sama dengan parti. Tetapi kita melihat sejarah Datuk sendiri dalam politik ini bermula dengan UMNO, BN, kemudian apabila kalah Datuk lompat kepada Bersatu, kemudian sekarang ini tidak lompat lagi tetapi hanya menyatakan sokongan. Apa yang sudah jadi? Apa sebenarnya dalam diri Datuk ni? Memang tak boleh jadi pembangkang atau bagaimana? Parti ini adalah platform. Yang pentingnya, niatnya ialah untuk membantu rakyat. Dalam keadaan sekarang, banyak aktiviti yang saya buat. Bagi jualan barang murah untuk rakyat. Parti hanyalah platform. Bukan saya seorang, ramai lagi yang lain. Sama ada secara blok ataupun secara individu. Sejarah yang lepas juga, tubuhnya PAS adalah daripada UMNO. Tubuhnya Bersatu pun daripada UMNO. Jadi itu bukan isunya. Isunya adalah prinsip perjuangan berdasarkan kepada rakyat. Tujuan kita jadi ahli parti bukanlah bertengkar dan maki hamun secara biadab di parlimen. Kita membawa suara rakyat. Siapa rakyat? Kawasan kita. Kawasan saya memang di luar bandar, rakyatnya susah. Jalan tak lengkap. Bandar pun tak ada di parlimen saya. Jadi kalau dalam keadaan macam ini, 4 tahun lagi, apa yang boleh saya bantu pada rakyat? Rumah terbakar, saya bagi RM500 je. Dulu saya boleh bagi banyak. Jadi, saya menunggu apa nak dibuat selama setahun, tak boleh buat apa-apa. Dengan kata-kata, ucapan yang amat berhormat PMX, saya rasa ada keikhlasannya. Kenapa kita tak cuba? Kita nak bertanding, nak bergaduh dalam pilihan raya, lambat lagi 4 tahun. Panjang masa. Pada saya, the best man win. Siapa pandai, siapa cekap, menguruskan, dia menang. Ini bukan masa perang. Ini masa runding. Ini masa buat kerja. Ini masa bantu rakyat. Ini masa nak bantu kerajaan untuk mengurangkan kos sara hidup. Ini masanya. Bukan hanya bercakap dalam parlimen dengan keadaan biadab, dengan tidak ada poin, hanya caci, hamun dan sebagainya. Ini bukan satu contoh yang baik untuk dilihat oleh rakyat. Lama-kelamaan rakyat muak dengan politik. Ini boleh kita lihat dalam kehadiran masa mengundi. Sebab apa contoh yang ditunjukkan oleh pemimpin? Ya, pemimpin yang nyata ialah ahli-ahli politik. Kalau perangai ahli politik macam ni, siapa lagi rakyat nak ikut?